Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh maklumkan kepada saya ya. Jadi live hari ini adalah live yang pendek sebelum kita berbuka puasa. Dan satu perkara yang anda perlu tanya kepada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudari, kalau anda ingat sebelum PRU 15, ya, sebelum PRU 15, Rafizi Ramli membuat satu pendedahan meletup, mengejutkan ya, bahawasanya di dalam skandal LCS ni rupa-rupanya ada penglibatan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam rundingan-rundingan rahsia dengan pihak tertentu lah. So ini anda boleh rujuk kembali kepada pendedahan Rafizi, sebab saya tidak ingin ya memberi nama-nama spesifik syarikat dan sebagainya, kerana ianya hanya akan merumitkan live ini dan bukannya pun orang boleh ingat. Jadi pendek kata, ada satu rundingan dengan subkontraktor tertentu untuk projek LCS. Now, apa yang menarik ialah menerusi pendedahan Rafizi, keluar dokumen-dokumen seperti sebut harga, surat dan sebagainya yang Rafizi dedahkan. Dia kata dia ada dokumen-dokumen tersebut. Dan juga satu siasatan, satu laporan telah dibuat oleh PAC yang telah membuat penemuan-penemuan yang telah mendapati perkara-perkara yang disebut oleh Rafizi. Maknanya benda ni sebenarnya sudah ada disebut oleh PAC ya. Jadi benda ni sudah ada. Kononnya bahawasanya Tentera Laut Diraja Malaysia ni dia minta kapal dengan spesifikasi tertentu, tetapi Zahid Hamidi dia pandai-pandai masuk campur dan dia bersetuju untuk membuat kapal dengan spesifikasi yang lain yang tidak menepati apa yang TLDM hendak dan menjadikan kapal itu tidak berguna bagi TLDM. Maknanya buat sesuatu yang tidak berguna, di mana Zahid Hamidi telah mengatasi TLDM. Pada masa itu Zahid Hamidi adalah Menteri Pertahanan. Kemudian ada perkara-perkara ganjil yang menunjukkan bahawa subkontraktor yang Rafizi hendak, sebab Rafizi tak mahu kapal reka bentuk yang diminta oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Dia nak kapal dengan reka bentuk lain. Mengapa dia nak kapal dengan reka bentuk lain tak tahu, tapi dia nak libatkan subkontraktor yang berbeza, yang juga ada kaitan dengan kapal Scorpene dulu, yang menjadi satu lagi skandal di mana kapal Scorpene telah dikaitkan dengan Altan Tuya dan sebagainya. Dia nak yang tu. Kenapa dia nak yang tu tak tahu. Dan subkontraktor yang akhirnya terlibat tidak ada kepakaran yang lengkap berbanding dengan kontraktor yang Rafizi telah abaikan. Kenapa dia nak subkontraktor dari Perancis tu kita tidak tahu. Tetapi perkara-perkara ganjil telah didedahkan, ada hitam putih, bahawasanya subkontraktor pilihan yang akhirnya terlibat tu kira pilihan Zahid lah ya. Dia dah tahu dari awal apakah perkara-perkara terbabit dengan sebut harga, dengan projek. Dia dah diberi kebenaran sebelum kebenaran rasmi diberikan dan sebagainya. Macam-macam lah telah didedahkan. So ini adalah perkara serius dan menunjukkan mungkin telah berlaku salah guna kuasa yang serius. Mungkin ada habuan. Sebab akhirnya apabila subkontraktor baru tu dilantik, ia melibatkan pertambahan kos yang cukup besar, menimbulkan tanda tanya sama ada pertambahan kos yang besar tu yang tidak seharusnya berlaku tu ya, mungkin ada melibatkan habuan, rasuah ya. Cukup bahan bukti untuk mulakan siasatan. Nah, hari-hari Anwar kata nak bantras rasuah, hari-hari cakap. Tetapi bukan hanya
Zahid tidak disiasat selepas PRU 15, walaupun bukti-bukti ini telah dikeluarkan oleh Rafizi sebelum PRU 15. Zahid dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri dalam pada dia sudah berdepan dengan 47 pertuduhan jenayah. Jadi kenapa tidak disiasat Zahid ni? Di manakah komitmen Anwar untuk melawan rasuah? Macam mana Anwar boleh melantik Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, sedangkan sebelum PRU 15 orang timbalan Anwar sendiri dalam PKR telah mendedahkan bukti. Dan jangan cerita Rafizi, Anwar sendiri didakwa telah memberitahu sebelum PRU 15 bahawa ada subahat melibatkan Zahid dalam perolehan LCS. Perkara ini didedahkan dalam dokumen-dokumen mahkamah berkait dengan satu saman yang dibawa oleh Anwar terhadap seorang MP. Jadi MP berkenaan, apabila kita kaji dokumen mahkamah, dia berkata Anwar sendiri telah mengaitkan Zahid dengan subahat dalam perolehan LCS. Jadi macam mana nak rakyat percaya bahawa Anwar ni tidak melakukan pendakwaan terpilih terhadap pembangkang, sedangkan orang yang Anwar sendiri didakwa telah beritahu ada subahat dalam perolehan, orang yang timbalan Anwar sendiri iaitu Rafizi telah dedahkan hitam putih berhubung subahat berkenaan menerusi pintu belakang ada rundingan-rundingan rahsia, di mana PAC pun dalam laporan dia telah mengeluarkan bukti-bukti yang mencadangkan berlaku perkara-perkara yang pelik, ganjil, dan ini semua boleh mengundang mungkin melibatkan rasuah atau habuan. Mengapa orang ni tidak disiasat? Bila semua ni berlaku, macam mana nak orang percaya bahawa Anwar tidak melakukan pendakwaan terpilih dan sedang melindungi seorang yang mungkin penjenayah, malah memberi kuasa tambahan kepada orang tu? Dan bila anda beri kuasa timbalan Perdana Menteri kepada Zahid, secara automatik ianya sudah timbulkan risiko berlaku tekanan terhadap mahkamah, tekanan terhadap pihak berkuasa. Jadi bagaimana nak harapkan pihak berkuasa menyiasat Zahid sedangkan tekanan ini wujud disebabkan jawatan yang ada pada Zahid? Ini anda bolehlah minta Anwar jawab, ya. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa, saya akan bincangkan mungkin lewat malam ini pukul 10.30 isu lawatan Anwar ke Kemboja dan mengapa Anwar tersilap besar bila menggunakan Kemboja sebagai contoh apabila cuba menegur Melayu Islam di Malaysia. Sehingga kita berjumpa lewat malam nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.